Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithlu dzali ruslihi fastami'a. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Jauharatut Tauhid, yakni nazam syair yang digubah oleh Imam Ibrahim Al-Laqani pada menyatakan tentang ilmu tauhid. InsyaAllah pada tengah hari ini kita sambung lagi katanya Syekh Ibrahim Al-Laqani, fakullu man kullifa syar'an wajaba, maka bermula tiap-tiap orang yang diberati pada syarak. Wajaba telah wajiblah ia, wajaba telah wajiblah ia syarak, alaihi di atasnya, di atas tiap-tiap orang mukallaf tadi itu. Wajib apa? Ayya'rifa oleh bahawa mengetahui ia tiap-tiap orang
ma qad wajaba, akan barang yang telah wajiblah ia barang, lillahi, bagi Allah, wal jaiza, dan yang haruh, ay lillahi, bagi Allah, wal mumtani'a, dan perkara yang tertegah, ay alaihi, ala Allah, wa mithlu zali ruslihi fastami'a, dan wajib demikian itu juga, seumpama wajib mengenal Allah Ta'ala, perkara yang mesti bagi hak Allah dan perkara yang tidak, yang tertegah, yang tentu tidak atas Allah, dan perkara yang harus bagi Allah. Wa mithlu dha, dan seperti ini juga, li rusli, bagi segala pesuruhnya Allah, fastami'a, maka dengarlah oleh engkau. Itu terjemahan dia bagus tu dah. Baik. Kalau gitunya kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, fakullu, fa pada kata fakullu, terjemah fa tu maka lah. Tapi fa tu kalau dalam Arab perbahasannya ada orang panggil fa litafriq, fa lil fasihah. Kalau gitu alfa, huruf fa pada kata fakullu ni dia panggil fa waqi'atun fi jawabi syartin muqaddarin, dia panggil fa yang ada pada jawab syarat yang ditakdir. Maka karena itu dipanggil fa di sini ialah fa fasihah, fa nak menerangkan. Seolah-olahnya ada soal yang ditanya, mana ataupun syarat yang ditakdirkan, bukan soal, tidak, syarat. Bunyinya lagu mana? Idza aradta bayana ilma usuliddini, apabila menghendakilah olehmu akan bayana, akan huraian ilmi usuliddini, bagi ilmu usul teras bagi agama, fa aqulu laka, tu orang panggil fa tu fa fasihah, dia panggil fa aqulu laka, maka aku pun katalah kepada engkau, kullu man kullifa, bermula tiap-tiap mereka yang diberati. Siapa yang memberati syarat? Iaitu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang diberati dengan hukum syarak dipanggil mukallaf. Itu mana kullifa, maknanya orang yang mukallaf, tiap-tiap orang yang diberati. Siapa orang yang diberati? Yakni mukallaf. Siapa mukallaf? Ai minas thaqalain, daripada manusia dan jin. Thaqalain maknanya manusia dengan jin, minal insi wal jinni, daripada manusia dan jin. Kalau gitu jinnya mukallaf bila? Jin ni lahir-lahir terus mukallaf. Dia tak ada macam kita manusia lah. Kalau kita manusia ni bitadarruj, dengan perlahan-lahan. Tak ada orang lahir tu terus mukallaf selalu. Kalau jin lahir je mukallaf selalu. Tu jin. Manusia tak gitu. Manusia tidak seperti itu. Lepas tu, bilakah manusia tu mukallaf? Mestilah dia tu balighun, orang yang sampai umur. Al-balighu, orang yang sampai umur. Sampai umur ni ada dua. Mana? Sama ada sampai umur dengan alamat, dengan tanda. Bagaimana dengan tanda? Iaitu mimpi keluar air mani, ataupun keluar air mani tanpa bermimpi. Ia tak mestinya mimpi kena keluar air mani semata-mata. Kalau dia keluar air mani dengan tak mimpi, mana? Dia ragu, budak kan? Naik skabi, naik kudih buta. Dia garu syok Siapa-siapa cung tu biar air mani. Balik tak? Balik. Sampai umur. Sama ada keluar air mani maknanya dengan mimpi atau tidak dengan mimpi, bagi laki-laki dan perempuan, ataupun bagi perempuan sahaja
iaitu keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Mana? Iaitu ketika mana umur perempuan tersebut sampai 9 tahun bulan Islam, bulan Qamariyah, takriban, lebih kurang, mana kurang sedikit, nak cukup umur dia 9 tahun. Berarti tak cukup genap umur 9 tahun, masih lagi umur dia 8 tahun. Nah, 11 bulan. Tetapi ada beberapa hari lagi nak cukup 9 tahun. Itu beberapa hari lagi itu mana? Sekira-kira telus masa sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Mana masa sekurang-kurang haid, sekurang-kurang suci? Sekurang-kurang haid sehari semalam dengan qadar 24 jam. Sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari 15 malam. Bermakna 16 hari lagi umurnya hampir 9 tahun genap, ataupun 15 hari lagi, atau 14 hari lagi, atau 13 hari lagi. Ikutlah, dia nak dekatlah ke 9 tahun. Maka kalau keluar darah ketika itu, yakni ketika dia umur 8 tahun 11 bulan 17 hari contoh. 17 hari jadi 13 hari lagi nak dekat. 18 hari. Bermakna ada 12 hari lagi nak genap umur 9 tahun. Maka kalau keluar darah ketika itu yang boleh dihukumkan haid. Mana? Syarat darah yang keluar tu pula mesti cukup 24 jam. Sehari semalam dengan qadar 24 jam. Artinya tak semestinya sehari semalam. Barangkali darah yang keluar hari pertama 10 jam, hari kedua 10 jam, hari ketiga 4 jam. Bermakna haidnya 3 hari. Qadar darahnya 24 jam. Tu syarat sekurang-kurang haid kan. Maknanya mesti tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lampau, tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, iaitu sebanyak-banyak haid. Maka kalau darah dia ada orang panggil apa? Syarat-syarat tersebut, baliklah budak perempuan tersebut. Karena sudah datang darah haid dia panggil. Maka alamat balik bagi datang haid ni hanya khusus bagi perempuan. Orang jatuh tak ada dah haid ni. Kalau darah juga celah kaki itu bukan haid. Waktu darah pacak tu, tu orang jatuh tak ada. Waktu alamat yang khusus bagi perempuan. Jadi bab haid ni kena mengaji suku lah. Kita orang jatuh ni walaupun tak mari darah haid, tak mari darah nifas, tak ada mari istihadah darah fasad, tetapi wajib juga atas kita kena belajar. Sebab bini nantinya nak mengajar bini kita orang perempuan. Tak ada orang lelaki bini dengan orang jantan. Tu gay dia panggil songsang. Ataupun dia bini dengan dinding, tak ada. Sebut kata bini dengan orang tino selalu. Bila orang tino nya mari darah maka wajib atas suami kena ajar bini dia. Kalau bini beranak pula, kalau beranak rezeki tu hawi anak tina, wajib pula dia kena mengajar anak perempuan dia bab haid. Bab apa tu? Sebab berhubung kait dengan wajib sembahyang dan haram sembahyang. Kalau tiap-tiap darah yang keluar tu mesti haid, tak ada kena mengajilah. Masalahnya ada darah yang keluar bukan haid, ada darah fasad, ada darah istihadah. Maka hukum darah fasad ni suci pada ibadat. Artinya wajib dia kena sembahyang. Wajib dia kena puasa. Jadi sebab tu wajib kena mengaji babul haidhi wal istihadati wal nifah tu. Bab apa? Sebab berhubung kait dengan sembahyang. Itu. Sebab tu orang tina ni dia payah sikit nak jaga sembahyang. Karena itulah Nabi kata, orang tina ni kalau taat kepada Allah dan Rasul dan taat pada suami, tak tinggal sembahyang,
dia nak masuk syurga kok pintu mana-mana pun dipersilakan. Tu bunyi nak macam mudah, tapi sebenarnya payah. Sebab apa? Sebab dia kena mengaji bab haid ni. Bimbang takut dia tinggal semaya, duk ingat darah haid, rupa-rupa istihadah, berdosa dia. Tu. Kerana darah istihadah wajib kena semaya. Ataupun dia ingat kau darah tu darah istihadah, dia semaya, rupa-rupa darah haid, maka berdosa dia. Maka nak tahu di mana kena mengaji. Tu ni orang Tino pun banyak tak tahu kadang-kadang. Tak tahu banyak. Kalau tanya dia, orang Tino kalau mari darah lebih daripada 15 hari 15 malam, maka berlakulah padanya tu istihadah. Bila istihadah? Dia kata hari 16 istihadah, hari yang ke-15, 14, 13 haid. Tengok. Tak pandai tu. Bukan lagu tu cara dia. Kalau perempuan tu mari hari ke-16 mari lagi darah, perempuan tu mesti kena tahu bahawasanya darah dia sudah melebihi daripada sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Bererti dia berlaku istihadah. Tapi bila istihadah tu bukan hari ke-16 semata-mata. Lepas tu nak tahu di mana? Kena tengok. Kalau ada syarat tamyiz, dia panggil syarat tamyiz ni, mana boleh membeza darah hak datang tu di atas warna, sifat, bau dia, sifat zat dia. Itu. Contoh kita kata 8 hari pertama datang darah hitam, pekak, busuk. Tu 8 hari pertama. Apa tu hari yang ke-9, ke-10 sampai hari ke-15 merah, cair, tak berapa nak bau busuk mana. Bermakna perempuan ni ada syarat tamyiz, dia panggil. Mana syarat boleh membezakan darah yang datang. Kalau gitu 8 hari yang qawi, darah yang kuat tadi itulah dikatakan haid. Hari ke-9 sampai ke-15 ialah istihadah. Wajib dia kena qada semaya hak dia tinggal pada hari yang ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau tak mengaji nak tahu di mana hak tu? Tobat dah tak qada. Tobat lahun dah tak qada kerana dia ingat kau tu darah haid. Ni orang jatuh tak berasa mana muka tak mari. Pas dia tak qada. Dia tak qada sebab apa? Dia tak tahu kata darah tu ialah darah istihadah bila hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tu. Dia tak tahu sebab apa? Sebab kita sebagai tok lelaki, sebagai pok tu tak ajar, maka dosa kita sebab tak ajar. Bukan dosa tak semaya dia lah dosanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak tangguh dosa orang lain. Tapi dosa kitanya tak ajar anak bini kita tu hukum haid, hukum istihadah, hukum darah dia. Dosa kita. Duk makan berdosa, duk minum berdosa, duk cari nafkah pun berdosa. Apa? Tak lepas kewajipan. Jadi ingat, bukan suap roti, suap beras, suap nasi, suap lauk saja kok mulut perut anak bini kita. Wajib kita orang Islam ni suap ratib hukum hakikat agama. Tu yang kena faham molek. Tak reti saya, ustaz saya pun pening. Wajib kita kena mengadakan pengajian kepada anak bini kita hak tino tu biar dia reti. Sebab tu kita suami ni nak suruh anak bini pergi mengaji agama, kuliah muslimat ke apa, tanya dulu mengaji ke apa, ustazah ngajar ke apa. Kalau duk mengajar family bahagia, isteri solehah, ibu misali dak ayah, tak lepas fardu ain. Tak ayah. Bazir masa duk tak sekira gitu. Kewajipan tak lepas. Nak pergi dengar kuliah muslimat ke apa, biar hak fardu ain. Ustazah ngajar ke apa? Ustazah ngajar bab haid, bab istihadah, bab nifas. Wajib mu kena gitu. Harai suami tegah. Bahkan kalau suami kata tak sagi, isteri tak wajib taat, wajib dia kena pergi. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil
khaliq. Tidak ada jenis ketaatan pada makhluk dalam derhaka kepada Allah. Gapo derhaka pada Allah? Duduk dalam bodoh, dalam jahil, tak reti hukum, hukum hakam fiqh yang berlaku pada diri dia sendiri. Ingat baik-baik. Jadi ngaji agama ni bukan sambil-sambil lewat, bukan. Lah ni tak nampak lah kita ruginya. Akhirat esok baru kita nampak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Bila tiba di padang mahsyar akhirat kelak, kami bentang segala amal yang manusia sangka banyak pahala yang dia duduk buat mula di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan debu berterbangan. Apa? Batal, sia-sia. Nah, wa khasira hunalikal mubtilun. Rugilah amal manusia yang dibatalkan akhirat kelak. Bapa dah buat amal dengan tak ngaji. Sebab tu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Mata Zubah, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak, tak diterima. Sebab apa? Sebab tanpa ilmu. You ingat ke istihadah tu hanya hari yang ke-16, maka hari ke-16, 17 mari darah lagi, 18 mari darah lagi, dia barulah start semayanya pada hari yang ke-16, 17, 18. Sebab dia kata ini istihadahnya. Padahal hari ke-16 tu dia tahu kata dia berlaku istihadah. Bukan istihadah tu hanya hari ke-16, dia kena tilik ada ke tak syarat tamyiz pertama sekali. Darah hok mari tu ada boleh beza ke tidak. Kalau tak mengaji nak tahu di mana? Kalau tak ada syarat tamyiz, mana darah yang datang tu satu hari bulan sampai ke 16 hari bulan di atas satu warna, satu sifat, satu rasa saja. Kalau kata hitam-hitam, pekak-pekak, busuk-busuk daripada satu hari bulan sampai ke 16 hari bulan gitu straight. Maka orang ni tidak ada syarat beza darah, dia panggil tak ada syarat tamyiz. Maka tilik, kalau dia sudah datang haid pada bulan-bulan yang lalu, maka berapa hari ke haid yang telah kebiasaan datang? Bulan lepas berapa hari? Adat dia panggil. Orang panggil perempuan yang mu'tadah, perempuan yang sudah beradat haid. Bulan lalu 5 hari haid dia mari. Bermakna bulan ni bila berlaku istihadah, tidak ada syarat tamyiz pada darah yang datang, maka haid dia 15 hari. Hari yang ke-6 sampai ke-15 wajib qada semaya berlaku. Apa? Istihadah. Nak tahu di mana kalau tak mengaji? Soheh-soheh dah qada. Nah, kata haid berlaku ya. Hok berat lagi 40 hari haid dia. 40 hari mari darah tu haid straight. Mu ngajar 40 hari haid. Kasar sikit, maaf banyak tu ni. Apa? Duk dalam kejahilan. Duk buat benda-benda hak tak ada manfaat. Orang tin dalam ni cuba tengok duk joget, duk gelek punggung dalam TikTok ke apa, tak ada KJL. Ada KJL bodoh belaka tu. Kewajipan dia tak mengaji, dia tak bercara. Yang penting dia rasa dia berjuru, dia semaya, dia tak ganggu orang. Jangan. Tu tengok. Kalau tak ada adat, maknanya perempuan ni bukan perempuan mu'tadah, bukan orang yang kebiasaan datang darah haid. Lepas tu mubtadi'ah, orang yang kali pertama datang darah, tiba-tiba berlaku istihadah, maka tidak ada syarat tamyiz dan tidak ada adat, maka haid dia kembali kepada qadar 24 jam sehari semalam kali pertama datang. Kalau satu hari bulan tu 24 jam, bermakna satu hari bulan saja haid, baki lagi semua istihadah. Ataupun satu hari bulan tu baru 10 jam, 2 hari bulan 10 jam, 3 hari bulan baru 4 jam, bermakna 3 hari haid, kerana qadar 3 hari itu hanya 24 jam,
baki lagi hari keempat sampai ke-15 istihadah. Bila istihadah wajib kena qada semaya. Kalau tak wajib qada ni, pohon haram semaya ni ialah haid. Perkara-perkara begini lagu manalah orang kita nak reti kalau tak mengaji. Sebab tu mengaji ni biar hak fardu ain, tak apa dah. Tak usah duk sibuk hak belak-belak nah. Hak tinggi-tinggi, hak hebat-hebat. Duk cara hak hebat-hebat, hak tinggi-tinggi, fardu ain tak lepas. Nah, kadang-kadang orang kita ni dah. Habis. Jadi tanda alamatul bulugh, tanda balik bagi laki-laki dan perempuan, ada yang bersekutu dan ada yang khusus. Mana? Keluar air mani sama ada dengan mimpi atau tidak dengan mimpi. Hak ni laki-laki pun berlaku, perempuan pun berlaku. Adapun keluar darah yang boleh dihukumkan haid sebagai tanda sampai umur balik bagi manusia tu hanya tertentu bagi perempuan sahaja. Pas kalau tak ada belakang, keluar air mani pun tak. Lepas tu keluar darah haid pun dah. Maka alamatul bulugh dia sampai umur, tanda sampai umur dia ialah dengan genap cukup umur dia 15 tahun qamariyah tahdidan. Cukup umur dia tu 15 tahun bulan Islam genap. Tahdid mana genap, tepat. Maka ketika tu dia tu dipanggil baligh. Satu syarat mukallaf. Yang keduanya al-aqilu, berakal. Jadi sebab tu orang tu kalau dia tak mimpi, tak ada keluar air mani, tak ada mari datang haid, lepas tu tak balik dia. Umur berapa dah? Umur 40 dah. Hak tu bukan tak balik, tutup kepada cucu hak balik dah berkali. Lama tak semaya lagi umur 40, umur 50. Orang tu ayah tak semaya. Tu ayah tak balik lagi tak pernah keluar air mani. Lebih umur dah tu. Bukan setakat balik boleh jadi ayah ketuk kepada cucu anak hak balik dah. Itu. Jadi balik ni bukan dengan alamat sajalah, dengan tanda saja, dengan umur pun jadi. Ni jangan tidur ni. Sebab apa? Sebab ada juga hak bodoh komen dalam Facebook. Bila kata Syekh Ibrahim Al-Matbuli tak pernah mandi wajib dalam hayat hidup dia. Sebab apa tak pernah mandi wajib? Sebab tak ada datang perkara yang boleh mewajibkan dia mandi berjunub. Tak ada, maka tak wajib dia mandi. Kita mandi wajib ni sebab kita berjunub. Kalau tak berjunub tak wajib lah mandi wajibnya. Bolehnya komen, kalau gitu Syekh Ibrahim Matbuli tak balik. Bodoh. Ni nasihat, jangan duk tidur masa orang mengajar. Takut jadi bodoh. Kalau bodoh tak komen di Facebook tak apa, tapi bodoh pergi komen juga. Nampak selalu bodoh. Kalau bodoh duk senyap-senyap, orang tak tahu kita bodoh, tak apa, boleh kira sikit. Tapi kita ni bodoh, gelenyah-gelentah jari nak komen juga di Facebook. Nampak adalah bodohnya. Dia kata kalau gitu Syekh Ibrahim Matbuli tak balik lah, dah tak mandi wajib. Juga mak kau balik dengan sebab mandi wajib saja, dengan sebab keluar air mani saja kan? Balik dengan umur pun ya. 15 tahun qamariyah tahdidan, automatik balik. Automatik dah. Pernah keluar air mani, kau tak pernah keluar tak sah bercara. Itu lagu tu. Lama umur 40 tak semaya bel lagi. Mana tak ayah tak semaya. Tak ayah tak balik lagi. Apa tak pernah keluar air mani. 40 tu lebih benar dah tahu. Itu mukallaf. Yang pertama syaratnya balighun. Yang keduanya al-aqilu, berakal. Artinya bukan sobi, bukan kanak-kanak. Sebab kanak-kanak dia tidak berakal. Tu dah. Lagi pula bukan orang gila. Orang gila pun tengok. Kalau gila hak sengaja buat gila, mukallaf. Mana? Gila sengaja cari pasal jadi gila. Dia pergi hatuk kepala dinding kau dah. Atau dia telah obat pergi kuda kau mana siapa jadi gila. Hak ni mukallaf. Ingat baik. Gila yang dikatakan bukan mukallaf tu gila hak bukan dia cari pasal jadi gila dak. Hari ni molek-molek duk pakai serba janggut molek mari Jumaat duk kecek baca surah Kahfi molek-molek segar. Esok bangun tidur gila ni telanjang bogel jalan. Dia ada sengaja buat jadi gila tak ada.
Tak ada duk hatuk kepala dinding kau, tak ada duk telepih kuda kau, dadah kau, apa tak ada. Tuhan uji bangun-bangun tidur gila. Lepas tu 10 tahun duduk dalam keadaan itu. Cukup 10 tahun sedar balik. Mana hamba telanjang ni? Dia kata dia mau gila 10 tahun dah. Allah, wajib qada tak semaya hak dia tinggal? Tak wajib qada. Sebab apa? Sebab bukan mukallaf. Itu dah. Tapi kalau gila hak sengaja cari pasal, nah, dia telepih kuda, dia hatuk kepala dinding, dia naik motor sengaja dah. Nawaitu aku naik motor ni biar accident, teratuk kepala di mana-mana, bucu kalbok gapo kau, jadi gila aku. Jadi sungguh gila. Maka gila lagu ni mukallaf. Nah, 10 tahun dia gila. Sudah 10 tahun dia segar balik. Mana? Segar dah. Oh, segar dah kan hamba telanjang. Dia mau gila 10 tahun. Sebab apa? Hatuk kepala dinding. Telepih kuda ke mana? 10 tahun tu wajib dia kena qada belaka semaya. Sebab apa? Gila lagu tu tak dimaaf. Itu lagu tu dah. Jadi tengok gogak gila tu. Nah, bukan semua gila dak lah. Nah, tu. Habis. Lagi alladzi balaghat hudda'watu, yang sampai akan dia oleh seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tak sampai seruan, seumpama ketika mana Nabi belum dilantik menjadi rasul, orang panggil apa, zaman ketiadaan Nabi Rasul menyampaikan dakwah, maka ketika tu manusia bukan mukallaf, dipanggil ahlul fatrah, termasuk bonda ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri kata dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidak kami azabkan mereka itu manusia hatta nab'atha rasula, sehingga kami utuskan kepada mereka itu seorang rasul. Jadi kalau tak ada rasul diutus, free gitu hidup. Free masuk syurga. Iya masuk syurga. Tak aci. Aci lah. Syurga apa? Syurga rahmat, bukan syurga darajat. Gitu dah. Ada pemukallaf ni, dia akan masuk syurga darajat. Orang ahlul fatrah syurga rahmat. Maka ketika tu free dia mensyirikkan Allah ke, dia berzina ke, dia risuah ke, dia berjudi, minum arak ke, berapa, free hidup dia, tak ada berdosa berapa, tak ada tekanan di atas dia. Sebab apa? Tak ada rasul siapa. Sebab kita nak kenal Tuhan ni tak boleh kalau dengan kepala otak sendiri. Tak saya terima hak rasul raya, nak ikut kepala otak kita sendiri fikir pasal Tuhan. Tak siapa. Kabar-kabar sesak sabar-sabar gila. Tak sesak jadi gila, pakai selipat tangan. Pakai piah pada lutut jadi gila. Lepas tu kena wasitah perantaraan daripada rasul. Rasul mari cerita kita, baru boleh reti. Maka sebab tu segala hukum hakik agama kalau tanpa bangkitnya rasul, maka tidak diberati di atas manusia. Maka ketika tu manusia tidak dipanggil mukallaf, lepas tu dipanggil ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Habis. Tu. Tapi kata hak ni orang panggil jumhur lah ni, khilafan lil hanafiyati. Ukhalifu khilafan, aku menyalahi akan sebagai menyalahi bagi mazhab Hanafi, iaitu kebanyakan daripada mazhab Maturidiyah. Haitsu qalu, sekira-kira berkatalah oleh mereka itu mazhab Hanafi dan Maturidiyah, bitaklifis sabiyil aqili bil iman, ditaklifkan kanak-kanak yang berakal. Mana hak mumayyiz? Hak mumayyiz ni mana hak boleh kena cemah cuci, boleh makan sendiri, basuh berak sendiri. Tu orang panggil kanak-kanak yang akil. Mana kanak-kanak yang mumayyiz. Ditaklifkan juga bil imani, dengan iman. Dengan iman dia ditaklifkan juga. Mana kanak-kanak hak kena hak cemah cuci, dia kena dah, basuh berak sendiri dah, makan nasi sendiri dah. Kalau kita nak khuruju anil khilafil ulama mustahabun, keluar daripada perselisihan pendapat tu sunat yang lain pula, kita ajarlah iman kepada anak-anak kita yang mumayyiz dah. Tu ajar kata kita ni ada Tuhan. Tuhan buat kita, Tuhan kita nama Allah. Hak mari royak lagu ni namanya Nabi Muhammad, dia utusan Tuhan.
Nabi Muhammad tu utusan Tuhan. Dia lahir di Mekah, dia wafat di Madinah. Tu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kena royak lagu tu. Sekadar dia lah. Kalim ma'an nas biqadri uqulihim. Bercakap dengan manusia tu dengan qadar kepala otak dia. Jangan pula duk buka kitab lagu ni ngajar anak ni. Umur 7 tahun 8 tahun mampu keras selok dia nak faham pula. Sekadar-kadar orang panggil kanak-kanak. Setara mana hak dia boleh terima. Tu mu duduk sore ni jangan mu ingat duduk sore. Mu ada malaikat Tuhan suruh jaga mu buat kerja berapa. Namanya Raqib Atik. Dia catat tulis belakang. Biar dalam kecil-kecil tu dia ada email dah. Percaya dah dengan rukun email yang 6 tu. Hidup kita ni tidak selama-lamanya di sini awal. Kena ya mek. Sikit lagi kita akan mati. Hak muduk tengok ada batu nisan tu semua tu tempat kitanya. Bila kita mati orang tanya tubuh kita dalam tu. Kita di alam barzah. Kena ayak lebih-lebih kurang supaya dia tu ada percaya dah dengan rukun iman hari kiamat. Dengan malaikat. Tu dengan Tuhan, dengan kitab, dengan rasul dan sebagainya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata dia nya kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawiratun. Kami ni pernah hidup dengan nabi, bersama nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu kami berumur sekitar hampir-hampir nak dekat balik. Lebih-lebih kurang dalam 13 ke 12 gitulah, umur yang hampir-hampir nak balik. Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka Nabi mengajarkan kami iman sebelum bahawa kami diajarkan oleh Nabi dengan Al-Quran. Jadi iman dulu baru Quran. Kita tu balik ngaji Iqra dulu. Tu habis tak kenal gapo sekarang apa. Tu balik tu bukan cara Nabi tu. Iman dulu baru Quran. Lepas ajar iman, fata'allamnal Qur'ana. Barulah ba'da an nata'allamal iman. Kemudian summa ta'allamal Qur'ana. Kemudian barulah kami diajarkan Al-Quran. Fazdadna bihi imanan. Maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran yang diajar oleh Nabi tersebut akan keimanan kami. Gitu. Jadi ajar iman dulu, baru ajar Quran. Barulah orang panggil Quran tu jadi asbab bagi bertambah zauk, kecapan manisnya iman di batin hati. Jangan hanya ajar baca Quran, baca supaya buru gitu, tapi tak ada kepercayaan, tak ada akidah, tak ada pasak dalam jiwa, tak ada usul, tak ada akar, tak ada teras. Tiga tu mari gapo pun dia ikut arus perdana gitu. Mak tu ada orang tahfiz, orang hafal Quran, baca, suara sedap jadi tu imam tarawih. Tapi bila mari ke bandar, culture shock dia panggil dia ni. Kejutan budaya, kejut khanyak. Habis, cabut habis rebai jubah Quran duk hafal habis cabut. Lepas tu, cocok bitai di disko. Ada bukan ada belambok tu. Doa mana? Moga dia duk apa baca per. Dalih jiwa dia tak ada keimanan. Ini bahaya. Tu dah habis. Fa kullu man kullifa idza aradta bayana ilmi usuluddin, apabila engkau menghendaki akan huraian bagi ilmu teras dalam agama, fa aqulu laka, maka aku kata kepada engkau, kullu man kullifa, maka bermula tiap-tiap orang yang diberati syar'an, pada syarak. Syarak memberatkan kita dengan apa? Dengan hukum taklifi dia panggil. Apa hukum taklifi? Ma fihi kulfatun. Hukum yang ada padanya itu keberatan. Jadi kita tadi dipanggil mukallaf lah, sebab kita ni semua balik belaka dah sini, betul tak? Balik belaka. Lepas tu semua sekali ni ada akal belaka ni, betul tak? Berakal belaka, tak ada seorang hak gila. Cuba hak gila dekat tangan nak tengok, tak ada. Semua berakal belaka. Pas kita semua ni ada dak hak pekak, hak buta sejak daripada lahir atau sebelum balik, ada tak? Tak ada. Kalau ada kat tangan, sebab apa? Sebab bukan mukallaf, buta, capuk, pekak. Ada tak? Tak ada lah. Kalau tidak, tak dengar dia. Tak nampak, tak dengar, nak masuk ilmu lagu mana?
Dia dua alat yang paling besar Allah Ta'ala buat untuk menimba ilmu selain daripada akal, ialah innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu besar sekali itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu buat, jangan kamu ikut, jangan kamu turut, jangan kamu amal, jangan kamu berpendirian dengan apa yang kamu tidak tahu, kamu tidak belajar, kamu tak reti. Kenapa? Innas sam'a, tengok, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, akal, hati, fikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya, dipertanggungjawab oleh Allah Ta'ala akhirat kelak. Dah. Jadi kalau tak ada pendengaran, penglihatan, maka dia bukan mukallaf juga, bukan? Bila tu syaratnya? Sejak daripada lahir atau sebelum balik. Sebelum balik tu dia pekak, capo buta, bukan mukallaf. Dah nak ngaji mana? Kita langsung kok spek kabok pun dia tak dengar. Kita tunjuk isyarat pun dia tak nampak. Lepas tu free hidup dia. Ni. Syaratnya sejak lahir atau sebelum balik. Kalau buta capo pekak lepas dah balik, maka tetap mukallaf sampai mati. Jangan main kat sini. Tetap mukallaf sampai mati. Maka kita semua ni mukallaf belaka. Allazi balaghathu da'watu, sampai dak seruan nabi kita kepada kita. Siapa? Beribu ulama, zaman berzamai tulis kitab, karya kitab, buka pondok, buka madrasah, mengembangkan agama, sampai sekarang pun sampai lagi pada kita. Maka kita mukallaf. Maknanya kita diberati dengan hukum yang yang ada pada hukum tersebut, keberatan dia panggil. Ilzama fihi kulfatun dia panggil. Mewajibkan apa yang ada pada hukum tersebut tu keberatan. Mana? Wajib atau wujub. Haram atau hurmah. Karahah atau makruh. Lepas tu ad-nadbu ataupun mandub. Tu. Kemudian jaiz atau mubah, 5. Dalam bahasa kita mudah, wajib, haram, makruh, sunat, haruh. 5 ni. Ni hukum yang ada pada kita. Kita diberati dengan 5 perkara ni. Buat gini wajib, buat gini haram, buat gini sunat, buat gini makruh. Semuanya ada janji syarak. Apa? Wajib, yakni talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus, kena buat. Macam semain ni atas laki-laki ni, wajib. Apa makna wajib? Syarak tuntut kita mengerjakannya dengan tuntutan yang putus. Sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjanya dengan ikhlas, dijanji dosa seksa akhirat kelak kerana kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib, putus. Tak dapat tidak, kena buat. Semaya maghrib, semaya subuh, semaya isyak, puasa Ramadan, tutup aurat, itu wajib. Kalau sunat ni talabul fi'li juga, tuntut perbuat juga, tapi tidak jazam, tidak putus. Mana? Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya, dan tidak dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya, dengan syarat kita tidak menghina-hina. Tu kita kata sunat je ni, bukan kata sunat jah ni dak. Sunat ni Tuhan suruh, tapi apa kita tak buat? Sebab kita malas, tak apa, tak berdosa. Tu lagu tu dah. Jadi bukan sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa, tu salah faham tu. Orang tak mengaji dia cakap gitu lah. Sunat ni buat tak apa, tak buat tak apa. Kalau buat tak apa, tak buat tak apa, tu bukan sunat bodoh, tu haruh dia panggil. Tu haram, terbalik tu. Talabut tarki, tuntut tinggal, jangan buat. Talaban jaziman, sebagai tuntut yang putus, kok mana tak boleh buat. Itu mana haram. Zina tak boleh. Tapi saya tak boleh, kenalah ustaz, tagih juga. Tak boleh. Ni sekira-kira yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Diberi pahala kerana meninggalkannya dengan ikhlas. Bapa tak judi ni, taubat dah kawan dosa boleh pahala. Atau mana tak judi, piti tak ada hari ni, esok insya-Allah nak lagi. Tu tak boleh pahala. Tak boleh pahala lah, aku tahu.
Wana dak minum arak ini. Ai. Tobat dah kawan, Tuhan marah ni benda haram ni. Boleh pahala tinggal lagi tu. Wana tak minum arak ni. Sakit dekok rasa. Tak minum sebab sakit dekok. Lepas tu kalau lepas ni tak sakit dekok, minum pula. Ada ni. Tu tak boleh pahala tinggal ke tu. Nah, tinggal yang boleh pahala dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, dijanji seksa api neraka kerana kita mengerjakannya. Habis situ. Wana bunyi dah kerja. Kalau tengok sini 5 minit lagi dah. Wana je tu ya lakar sikit. Tu haram. Haram dia panggil. Makruh tuntut tinggal juga tapi tak putus. Tu je lawan bagi sunat tadi makruh. Jadi makruh ni bukan buat tak apa, tak buat tak apa, bukan. Tak boleh buat. Tapi kalau buat juga tak berdosa. Kalau tinggal dengan ikhlas dapat pahala. Lagu tu. Jadi kalau hak buat tak apa, tak buat tak apa tu harus. Jadi 5 hukum ni beban di atas kepala kita. Ni perbahasan ni kalau nak tahu lebih lanjut kena mengaji ilmu usulul fiqh. Sebab tu baru kita cerita hukum syarak yang taklifi, belum cerita lagi hukum syarak yang wada'i. Mana sah syarak, manik, fasad dan sabab. Nak jadi wajib, haram, makruh, sunat, dia ada sah, syarak, manik, fasad dan sabab. Itu panjang lagi perbahasan. Bukan tepat dia. Hak ni dalam ilmu tauhid. Jadi nak cerita katanya tiap-tiap mereka yang mukallaf, yang diberati oleh syarak, wajaba alaihi, telah wajib. Wajib alaih ini orang panggil wajib syarak. Wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Gitu maksudnya cakap sini. Apa? Tiap-tiap orang wajib. Mana? Disuruh oleh syarak dengan suruh yang putus, kena buat. Kalau tak buat janji neraka. Kalau buat dapat pahala. Wajib ke apa sini? Ayya'rifa, oleh bahawa mengetahuilah ia. Mengetahui sini kena belajar sampai reti. Itu. Selagi mana tak reti jangan tinggal mengaji. Bila dah reti wajib pula i'tiqad di dalam hati. Itu. Ayya'rifa, oleh bahawa mengetahui, mengenal, yakni belajar sehingga mengetahui, mengerti ma qad wajaba lillahi, akan barang, yakni akan sifat yang wajib bagi Allah. Wajib sini bukan wajib syarak ni. Ini wajib akal dia panggil. Bukan wajib syarak. Sifat yang wajib bagi Allah. Mana antaranya? Allah wajib ada. Jangan pula kita kata Allah wajib ada, pelik apa duk mengaji, orang duk menganjing sifat 20. Dia kata apa duk mengaji Allah wajib ada. Kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Iya biar beng. Ingat kau wajib ni wajib syarak ya. Wajib tu bukan wajib syarak abah weh. Wajib Allah ada makna mesti, semoti Allah tu ada. Tak terima kepala otak kita nak kata Allah tu tiada. Itu maksud wajib itu wajib akal, bukan wajib syarak. Hidup pahal Allah wajib ada. Lepas tu kalau Allah tak ada, Allah masuk neraka. Weh, Allah mengkalah ke? Ni bila jahil sekarang yang kecek kat tunggis selalu nampak pak kata belakang. Orang Kelantan panggil jahil jilat cok. Jahil jilat cok, kasar sikit bahasa tu, mana bodoh jilat cangkul itu ya. Bodoh benar orang tak jilat cangkul ni. Tu. Jadi wajib sini pula ni wajib akal. Mana mesti Allah ada, mesti Allah sedia, mesti Allah kekal, mesti Allah tak serupa akan yang baru, mesti Allah tak ada lola, mesti Allah cara-cara zat, bukan dia sifat apa tajrim atau arab, mesti di zat dia ada sifat berkuasa, mesti ada sifat penentu, mesti ada sifat pengetahuan ila akhir. Gitu. Bila kata mesti hak tu tentu tidak lawan dia lagu tu. Gitu ngajinya. Tu orang panggil kenal hukum sifat ketuhanan. Bukan kenal hakikat zat Tuhan, bukan. Habis itu. Jadi kita sambung semula pula. Ada 2 minit lagi ni.
ayya'rifa ma qad wajaba lillahi, oleh bahawa mengetahui, mengenal, yakni belajar sehingga mengetahui dan i'tiqad di dalam hati, serta ajarkan pula kepada orang yang menjadi tanggungjawab di atas dia untuk menafkahinya, untuk tu mas'ulnya. Wajib gapo? Wajib mengetahui gapo? Ma akan barang, yakni akan sifat-sifat, akan perkara-perkara qad yang sesungguhnya wajabalillah, mesti ngoti sungguh bagi Allah. Ni tak dapat tidak, kita kena bahas pula tentang hukum akal. Sebab kalau kita tak reti hukum akal, pada makna kita orang tidak berakal walaupun kita nampak seperti berakal. Kata Imam Haramain, Al-Imam Haramain, dia kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tak reti hukum akal yang tiga, mesti pada akal, tentu tidak pada akal, boleh terima pada akal, maka orang ni pada makna tak ada akal walaupun dia tu nampak macam berakal. Artinya orang gila tak nampak gila. Itu bahaya. Orang gila nampak gila, tak berapa nak bahaya mana. Telanjang bogel, rambut panjang keras sebelah, gila, ces selalu. Tapi kalau gila tak nampak gila ni bahaya. Pakai kok, pakai necktie, rambut sisir cemak molek, pakai seluar ketak molek, kasut kelak. Tapi gila tu jangan salah cakapnya tapa ke dia. Tu bahaya dah. Orang tak reti hukum akal yang tiga, dia orang panggil gila, tak nampak gila. Itu bahaya orang ni. Jadi kita sambung semula pula insya-Allah. Ada rezekinya pada bulan depan kita sambung membahaskan tentang hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Kita lepas dah tadi sikit, jadi tiga: hukum syarak, hukum akal, dan hukum adat. Hukum akal dan hukum adat ni kadang-kadang orang kita ni banyak tukar takih habis, tak reti nak beza hukum akal dengan hukum adat. Jadi sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, dua